wanita besi tapi tak cukup besi. Wow. Ada isu yang kita nak bincangkan, wanita muda kan doktor datang kat kita tak tahu pun tu heavy period. Alamak, ni sedih ni. Maksudnya dia dah terbiasa dengan dia punya kuasa dia berapa. So the kuasa is to the power of 12, if I'm not mistaken. So is 1 billion. So katakan kalau satu individu ada 4 bilion sel darah merah and individu seterusnya ada 5 bilion sel darah merah. That is a 20% leap. 20% leap tu kekuatan dia boleh operate 20% more faster, stronger than you. Betul. Perjuangan saya memang advocating women's in increasing self boost, memastikan wanita ni semua ada self boost masing-masing. Jangan rasa kita ni down kan at all time dengan merawat hormon. Itu tugas utama saya. So I do arrange banyak classes pun. So again, hair fall is important. Ya, kita nak cerita apa sih simptom wanita yang kurang zat besi juga. Kita nak cerita ni supaya diorang nampak hair fall. 2, headache, doktor. Headache ni kan melayang je. Dia migraine you buat apa? Buat migraine pula. Tak ada. Beli kopi lagi. Alamak, ubat headache lah. Beli kopi lagi. And then because they think that they can solution. Cuba buy the alertness. Okay, sebab dia nak tell them that, look, if I fix your iron sahaja, banyak benda akan sort of self-correct. This is great. This is good point. You agree? Yes, this is good point. Hi everyone, selamat datang ke Lesung Batu Medic Show bersama saya Dr. Roland Victor. Dan hari ini saya bawakan satu doktor yang cukup fenomenal dalam industri kesihatan, terutama sekali dari segi kesihatan wanita. Bersama saya hari ini ialah CEO The Sky Hill Clinic, Dr. Linda Mat Hassan. How are you, doctor? Hi, I'm good. Alhamdulillah. So, Dr. Linda, I think I just need to add a bit more about you. Sikit je, jangan the banyak CEO of the Sky Hill Clinic. Yang ni Sky Hill, yang ni Sky Clinic. Ada perbezaan sedikit. And one thing, congratulations sebagai wanita ikon Pulau Pinang 2022. Congratulations towards that. And hari ni kita akan membincangkan satu topik yang agak menarik. Topik dia ialah wanita besi tapi tak cukup besi. Wow. Okay. So, let's get the ball rolling as a doktor yang banyak lihat dari segi nutrisi, hormon and everything. Ada tak, is this something baru ataupun dah lama ada tapi tidak diketengahkan? Wow, baiklah. Right, thank you so much Dr. Roland for this information and thank you for inviting me lah ya. Best gila ni sebila dah cerita pasal nutrisi and topik kesihatan wanita, kita memang tak akan habis, 4 hari 4 malam tak habis ya. So kita tak nak lah ya. So I dipahamkan kita ada 1 jam je shoot. Let's talk about it. So first, thank you for this opportunity. Next, kita nak menyebarkan information ni kepada semua wanita kan. So yang paling penting, boleh kata topik ni baru ke? Topik ni macam selalu ke baru ada kat Malaysia? Actually talking about iron kan and nutrient, ramai yang mungkin tertanya-tanya ataupun tersalah lihat atau persepsi. Saya ni actually selagi tak anemia, saya okey je. Betul. I think senario tu kita lihat. Let me get that, kita jelaskan dulu ya. Betul. Okay, thank you for that. Kita bagi opportunity untuk semua orang lebih faham. Ramai wanita kat luar sana kan doktor, selagi tak anemia, iaitu tak cukup darah, orang akan selalu faham bila mengandung, apabila pergi check medical check up. The minute selagi tak
ataupun tak sampai tahap anemia ataupun kekurangan darah merah, hemoglobin rendah, saya rasa ramai lebih faham kalau cakap pasal anemia, selagi tu dia still okay. Women especially. Especially bila dia treat hanya as based on the therapeutic index ni tu je. Ya. Sekali lagi Dr. Roland cakap maksudnya apa dia? Maksudnya selagi range tu normal, Selagi wanita tak bold, gigih bertahan. selagi tak bold, okay. Ya. Ni I betul lah cakap ni. This is about women, doktor. Kita ni willpower kita orang tinggi. Resilient wanita tinggi. Jangan salah faham tinggi, ya. betul. Jangan salah faham. Lelaki pun ada. Tapi wanita ni maksudnya dalam multitasking, gigih. Point I nak cakap, selagi tak teruk wanita, anemia turun sampai 7, 8, 10, selagi tu wanita kuat. Hold on. Bertahan. Point kita nak cakap kat sini apabila nutrien yang kita cuba bincangkan hari ini ialah kita semua nak jadi wanita besi. Maksudnya kita semua nak jadi wanita kuat. Perkasa, kita pakai banyak topi. Hari ni jadi doktor, esok jadi ibu. Hari yang sama tak tunggu esok. Lepas tu sekejap lagi jadi wife, sekejap lagi. So kita membawa banyak topi-topi, doktor. Sekali lalu, tapi kalau kita tak kuat dan tak sihat, what do you think will happen? Kesian kan wanita kat Malaysia? Yes. Poinnya, nutrien ini sangat penting untuk diperkatakan dan bukan isu baru, cuma kita sangat nak mementingkan wanita. Look, tolong jaga not just dah cukup anemia, dah sampai anemia baru nak jaga buat zat besi. Sebab zat besi lah salah satu punca buat kekurangan ataupun tak cukup darah, iaitu anemia. Yep. So antara banyak-banyak sebab anemia, satu anemia yang kita tak tahu ialah kekurangan zat besi. So dia one of the most common. Yep. So pointnya this common. How common you nak tahu, doktor? 1 in 3 wanita yang jumpa saya akan mengalami kekurangan zat besi. So boleh katakan hampir lebih pada 30%. To be frank, yes. Sebab why I say so, sebab saya just screening semua wanita yang datang dekat saya dengan tidak hanya melihat atau mendengar dia orang punya keluhan, tapi siapa yang wanita datang saya screen. Meaning semua I check untuk iron cukup ke tak. Okay. So on that note, saya jumpa lebih ramai wanita yang tak cukup zat besi. Okay. So bila kita bincangkan tentang bab besi ni, I think ramai yang beranggapan that kalau dilihat sebagai sel darah merah ataupun hemoglobin itu sudah memadai. Sebenarnya tidak. Okay, so soalan yang saya nak tanya, kita nak dive deep a bit. Pasti. Okay, what do you check an extra mile untuk tengok perbezaan, untuk dapat informasi yang lebih deep diving untuk mengatasi masalah ni. Nak pastikan cukup zat besi ke tak kan? Yes. Okay, bagus soalannya. Ramai daripada kita selalu pergi medical check up, tengok apa? Kolesterol, buah pinggang, liver, sugar. Cukup doktor, saya sihat, tutup balik. Kesian. Sebab kita nak beritahu. Tapi itu reality apa yang Dr. Linda katakan tu is fakta. Disebabkan apa tawaran untuk buat screening percuma ke disediakan sama ada dari segi swasta ataupun kerajaan and everything. Medical check up lah kita kata. Hanya fokus kepada di segmen saja. Cukup ke tak? Tak cukup. Kita berada di dunia sedang berubah. The world is changing. You see that kan? Dunia dah berubah. Dulu tak ada COVID, sekarang ada COVID. Tapi mindset kita masih tengok mindset medical check up yang macam tu je. Sedih lah. Time to grow up Okay, so back to the question. Relevan tak apa medical check up kita nak buat? Okay. What is the extra thing that you need to see? Very good. So kita melihat iron profile. Okay. So the iron profile ni selalunya Dr. Roland, kita cakap tadi, tak ada dalam medical check up yang biasa tu. Ni yang kesedihan yang melanda untuk diri saya. Sedih betul ni. Tak apa, nasib baik ada juga profile tu kat Malaysia. Cuba bayangkan kalau tak ada Cuma profile didapati. Poinnya kita nak educate wanita di luar sana. Look, know your parameters. Tahu parameters anda. Jangan hanya berpuas hati dengan yang kita bincang tadi. Kolesterol, liver, kidney, tutup chapter, you rasa you sihat. Dr. Roland nak deep dive lagi, kata, okay, nak buat apa ni test? Ya, betul. Buat iron profile. Dia ada 3 elemen utama yang saya selalu buat. Serum ferritin. Ferritin ni ramai orang tak buat tau. Maksudnya, wanita kan tanya ferritin. Okay. T-set, transferrin saturations dan serum iron. So, 3 benda ni kita kena buat. So, barulah kita boleh tahu, tengok iron cukup ke tak, ataupun zat besi, atau kita panggilkan storage of zat besi dalam badan kita cukup atau tidak. So, bila you menceritakan tentang storage tu, are we looking at ferritin
this thing? Ya, Ferritin as the main thing? ferritin as a storage. Sebab Okay. indikatornya bukan melihat serum iron. Serum iron dia macam ni tau, Dr. Roland. Dia up and down, dynamic lah. Tapi bila kita tengok serum ferritin, dia menunjuk indikator cukup zat besi atau tak in terms of storage tadi. Betul. So penting ni. Betul. So kita nak Especially- educate wanita di luar sana, jangan tengok hemoglobin je lah. Memang sebab kalau ferritin tu tak cukup, maksudnya reserve iron dalam body tu memang tak memadai. Storage tak ada. Reserve tak cukup. Jadi kita jangan melihat pada hemoglobin je. Kita nak cerita kat sini, jangan berpuas hati dengan result hemoglobin. Betul. Banyak kes wanita hemoglobin cantik 13. Tapi ferritin 1 digit, 2 digit dia. Correct. This is Sedih lah. reality. Ini reality. Tapi bila kita membincangkan tentang now the root cause ni, bila kita lihat pada kurangnya ferritin, So macam what? mana? Macam mana ferritin datang and actually adakah disebabkan oleh gaya hidup Masalah apa yang wanita alami? Malaysia ni sekarang ni? Bila kita lihat iron tu akan datang dari segi pemakanan. Itu benda-benda pokok. Okay. Tapi bila kita lihat dari segi kepelbagaian pemakanan ataupun the eating style of Malaysian Lifestyle, female ni, dia akan dibahagikan kepada beberapa benda. Dia ada faktor keturunan, dia ada faktor religion, dia ada faktor gaya hidup, dia ada faktor nak jadi Suka tak suka. badan dia langsing ke tak langsing, all of this. So there is a beauty component, there is also a religious component, there is a cultural background. For example, kalau kita lihat, if female pergi makan kat kedai, katakan lunchtime, you cuba Ni praktikal observe. tau. Yes. Cuba cerita, observe. And apa yang kita akan perasan, mereka akan ambil nasi, mungkin ayam goreng, Okay. maybe sedikit sayur, maybe Milo ais ke, teh ais ke, limau ais ke, and then that's it. Tapi dibandingkan of the probability untuk makan macam daging merah ke, makan ikan ke, beef ke, Lebihan. lamb ke apa, sangat-sangat jarang we see that Reality option. Yes. Dr. Roland boleh kata macam reality kan. Yes. Di luar sana orang lebih makan pilihan protein adalah ayam. White protein. Ya, Yes. ayam. Betul. Itu yang masalah kita. Okay, so adakah ini mengganggu makan storage ataupun wanita kan? Okay, good. Bergantung berbalik kepada lifestyle makanan wanita Malaysia secara jujurnya. Sebab ni penting semua orang kena tahu body kita So point je nak cakap, kita kena tahu apa yang flush out iron, apa yang kita balance out iron. The end of the day, food yang kita makan every day mungkin tak cukup. Most of the time akan affected. Dan not just the food, kita kehilangan zat besi daripada, minta maaf cakap, memang ada period. Period yang heavy. Ini another issue yang kita nak bincangkan. Wanita muda kan doktor, datang kat kita tak tahu pun tu heavy period. Alamak, ni sedih ni. Maksudnya, dia dah terbiasa dengan period yang begitu, satu hari kena tukar pad berbanyak-banyak. Sebab ni reality yang kita jumpa, yang saya santuni ramai wanita di klinik saya ialah masalah ini. Dia rasakan yang period heavy tu bukan heavy. Jadi macam sebab dia dah sinonim dengan dah situation terbiasa. macam tu, Terbiasa. Jadi dia tak tahu yang itu ialah heavy menyebabkan wanita kehilangan zat besi melalui
pendarahan period tu. And boleh katakan dalam satu cycle tu almost 1 cup of blood Kehilangan. hilang. Yeah. Okay. And satu lagi information yang nak tambah is Please tambah. pada mulanya bleeding tu akan jadi very heavy menses. 1-2 towards hari at tu the lah. end, afterwards the end, months after months, at one point, badan you akan jadi terlebih bijak and say, you know what, I will stop the menstruation cycle because I have to protect yourself Body daripada smart bleeding. lah. Body ni so smart. badan kita akan ambil keputusan, you know what, buat apa aku nak bleed? Sebab tak ada top up iron. cukup. Jadi I akan stop down the reproductive system. So and this also lead dalam satu situation dari segi fertility Mengganggu. timbul isu di mana iron rendah dia akan mengacau dari segi kesuburan wanita. Kesuburan Yeza. Ni kalau cerita pasal iron memang 4 hari 4 malam tau topik ni. Sebab Kita ada 1 jam. 1 jam je. Dia kata fungsi-fungsi iron doktor, kita selalu fikir iron ni buat apa dalam badan. Dia boleh cerita. Doktor dah sebut tadi fertility. 2, brain focus and cognitive function. Yes. Oh, best gila kalau tahu pasal iron ni sebenarnya penting untuk kita fokus. Ramai wanita yang tak fokus, tak boleh nak buat fokus untuk kerja dan dia salahkan benda lain. Dia salahkan tak cukup holiday, tak cukup apa? Tak cukup pergi jalan, kan? Husband nak Suami kena. pergi banyak kerja. Suami macam-macam kita betul saya cakap betul. Saya tak nak menyalahkan wanita tapi kita nak tahu look wanita be smart. Okay? Bila kita tak cukup fokus sebab kita tahu ni sumber-sumber ataupun tugas iron. Okay, iron juga bawa oksigen. Betul? Bila tak cukup oksigen, kita jadi apa? Pening. Yelah. Dr. Roland tengok patient ramai kan? Wanita. Pening, letih selalu. Dan iron juga fungsi untuk immunity, immune system. Kita berada di zaman post-COVID, immune system kena kuat kan? Sekarang pun immune system agak terganggu. How does iron help the immune system? Cerita Yes, sikit. Ni this is very penting. interesting Dia thing. bagus untuk memprotect kita dan immune system. Dia sangat penting kepada T-cell kita ni. Ami-ami ni. So bila iron tak cukup, ami-ami kita pun yang askar-askar yang jaga immune Kita system pun tak cukup terganggu. peluru lah. Tak cukup peluru babe. And then nak pergi perang. Betul. Sian. Okay, Understand. And then tu immune system. betul. So it has banyak function dia. And bila sesiapa yang dapat blood test, satu Kalau benda yang dapat. kita lihat selalu is hanya lihat pada iron ni 3.9, 3.8, 7, 8 hemoglobin I see. everything. Tapi apa yang you tak nampak is X, bukan disease X tapi Yeah. X berapa angka dia punya kuasa dia berapa. So the kuasa is to the power of 12 if I'm not mistaken. So Betul. is 1 billion. Ya. So katakan kalau satu individu ada 4 bilion sel darah merah and individu seterusnya ada 5 bilion sel darah merah. That is a 20% leap. Tu? 20% leap tu kekuatan dia boleh operate Banyak. 20% more faster, stronger than you. Betul. So best lah kalau kita dapat tahu, kita nak memahamkan wanita di luar sana, kita mungkin rasa kita cukup kuat, kita cukup besi, tapi sebenarnya in reality kita kekurangan zat besi. So how common? Maksud kita cerita dah. Kalau saya ada you seorang lagi, 1 daripada 3 kita jadi orang zat besi. Betul. But let me tell you in reality, kalau ada 3 pula screen, 3 tak cukup zat besi. So macam mana statistik ni cakap 1 in 3 kan? So in reality memang banyak yang kita bantu wanita untuk Because I think bila kita lihat pada statistik is very very broad. Yeah. Dia merangkumi banyak dari segi ras and everything. So bila kita lihat pada Southeast Asian punya female, figure we kita boleh lain. tengok satu phenotyping yang agak berbeza dengan Scandinavian kan everything. You're Because right. their pattern of food is different compared to us. Pernah tak you come across kebanyakan patient yang their issue is
only when I'm pregnant je, masa time pregnant je, topik besi ni jadi satu utama. Kena cari dah suplemen, beli suplemen ni, beli suplemen tu. Tapi after that, okay, dah lupa. Sebenarnya saya tiap menyantuni sangat wanita yang pregnancy. Selain saya ada gynae yang di klinik kita, ada doktor gynae Dr. Arifah yang buat sakit puan dan sebagainya. So kita don't really look at the pregnancy women part. But this is in reality, wanita dia masa pregnant lah rasa dia precious, betul? Masa pregnancy dah rasa dia kena buat lebih extra care. Sebab ada baby kan? Rasa macam tu. Tapi lepas tu dah lupa dah. Dah lupa dah nak jaga diri, gugur rambut. Tahu tak simptom-simptom yang paling teruk wanita gugur rambut ialah because of iron. We know that. Jangan samakan lelaki yang memilih untuk tak ada rambut. Ni dia memilih untuk tak ada rambut. So jangan salah faham ya. So ada ramai kawan-kawan ada lelaki yang memilih untuk tak ada rambut, botak maksudnya. Itu kes lain. But wanita, I tell you, the minute wanita ni as a mahkota of diri, dia crown terpanggil, the minute gugur rambut rasa apa? Sedih babe, rasa sedih gila. Tapi pertama apa benda yang dia buat apa? Cari? Collagen, hair treatment, pergi salon, serum mahal 400-500, sanggup keluar duit. I tak cerita wanita tu begitu, don't get us wrong. I bercerita bagaimana wanita yang dah sampai ke jumpa kita. Ini bukan tomahan-tomahan je tau. Yang dah sampai kita sebab doktor saya dah berhabis banyak ni. And yet saya masih gugur rambut. The first symptom of low iron is hair fall. Dia okay, I cerita dia 100, ferritin kena lebih 100. Turun je sikit 80, hair fall. And then kita okay lagi. Turun 60, headache. Turun sampai ke bawah-bawah tu dah depression lah, simptom lain kita tak nak. Sampai makan paika. That's low in iron. Itulah simptom-simptom kekurangan zat besi untuk wanita-wanita yang pregnancy especially. Even masa time pregnancy bila dia dikatakan macam mengidam tu, actually itu tak cukup zat besi lah tu. Nak terabur mikrofon ni. Jangan makan ni dulu. Ni contoh ni. Kan besi-besi makan. Inilah satu simptom yang berlaku kat luar sana yang kita perlu educate wanita yang jangan cakap mengidam je. Sebenarnya ada sebab yang berlaku. Dia makan kotoran, dia makan kaca, dia makan sebab itu kita tahu. So baik kepada isu tadi, apabila kurang je zat besi tu, hair loss je, kita melihat kita nak educate wanita, kita tak nak wanita yang sama berlaku pada wanita lain buat kesalahan 2 kali. Ada pepatah Islam yang menyebut kita tak nak orang yang sama jatuh ke lubang 2 kali. So, kita tak nak. That means kan, kalau you dah lalui, yes, bila you dah jadi, I don't want you to jadi lagi sekali tau. Because I love you, I care about you. So kita nak cerita. So bila kita dah ada pengalaman wanita-wanita yang dah lalui, so that's why we share. Kita tak nak menuduh wanita ni salah beli shampoo, jangan salah faham. So again, hair fall is important. Kita nak cerita apa sih simptom wanita yang kurang zat besi juga. Kita nak cerita ni supaya diorang nampak. Hair fall. 2, headache, doktor. Headache ni kan melayang je. Dia migraine, you buat apa? Buat migraine pula. Tak ada. Beli kopi lagi. Alamak, ubat headache lah. Beli kopi lagi. And then because they think that they can solution. Buy the alertness. Okay, sebab dia nak alert tu. So dia mencari cycling je kan. And then yang I paling banyak jumpa wanita cukup zat besi ni yang datang kepada saya adalah sedih lah, dia tak boleh fokus. Memory, doktor, hari saya boleh buat kerja, esok saya tak boleh fokus apa yang saya buat kerja. Okay, memory loss ataupun kita tu bukan memory loss yang tak ingat tu, tapi maksudnya dia kurang fokus on kerja yang easy task. Kerja yang selalu buat kan, dah tak ingat dah. Apa lagi simptom-simptom yang kurang zat besi lagi? Selain naik tangga penat lah. Itu pun simptom-simptom zat besi. And tangan. Cuba tengok tangan. Ni lelaki tak apa lagi. Okay, kalau I tunjuk perempuan sebelah I ni, jom tengok. Ni I tunjuk Kalau boleh zoom lah. Cuba zoom. Tapak tangan. Kena betul-betul merah. Ni simptom yang kita bukanlah nak tunjuk jalan tangan ni atas. Tak. Tapi kita buat physical examination. Kita tengok patient, kita tak tengok patient je kan. Kita tengok atas, bawah, telinga, semua kita nak check. Bila saya tengok je tapak tangan, boleh tahu putih.
Tu yang Ni tak payah tanda. lagi yang tarik bata ke bawah. Belum tengok sampai macam tu Kita baru tengok tangan baru. So inilah kita nampak wanita ni perlukan bantuan yang they are not well. Dia tak sihat, I tell you. Tapi masih mencari-cari solution bagaimana nak overcome this issue. Do you agree not? Sometimes kan patient-patient yang buat Dr. Linda, myself, kita tengok dekat klinik, mereka akan datang with the perspective of I want to fix my hormone. Something wrong with my hormone. Okay, So they will great. come in. Dia akan kata, okay, my period tak betul. Sebab Lepas tu awareness dia dah ada tinggi lah. libido, ada brain fog. Okay. Something must be wrong. Betul. And then when you, yang paling penting is for us to do the clinical examination. Bila clinical examination, Dr. Roland ni korang ni dah faham dah semua. Dia cakap pasal thyroid lah semua kan. So Dr. Linda tak payah cakap lagi pasal hormon lah, nak cerita macam mana. So basically dia memang ada interrelationship between the zat besi and productions of TSH and productions of RBC dan sebagainya. So pentinglah kena jaga TSH ni. So bila ada interrelationship macam ni, kita betulkan zat besi dulu. I selalu cakap macam tu patient. Don't go and fix your thyroid dulu. Nanti kan kita betulkan ni dulu, you dapat terlebih pula thyroid dalam body. So kita macam over correcting. Alright? overkill. So setuju tak? So doktor, apa Dr. Linda katakan tadi tu, saya memberikan satu analogy of macam combustion. You tengah masak dekat rumah. Baik. And fungsi besi ni dari segi pembentukan sel darah merah ni untuk membawa oksigen dalam badan. Ya, so mengangkut anggaplah oksigen tu oksigen, macam udara, gas. Okay, gas. So kalau stove tu you tak cukup gas, you tak boleh masak. Kau You cannot pusing lah macam mana kau pun. die lah sampai 5 pun tak cukup. Tak cukup. So the flame is not there. So as kita tahu, thyroid ni adalah satu hormon metabolik punya hormon. So dia satu hormon pembakaran. Pembakaran lemak menjaga kan. So if you tak cukup gas ni, kau bakar macam mana pun tak jadilah. You akan jadi hangus je lepas tu. So if you over provide thyroid in that situation, kita jadi masalah kan. Yes. I'm glad Roland, sebab tak ramai doktor yang tahu isu ni. Kita perlu sebab tu kita tengok hormon. Kita nak memperjelaskan pada maybe doktor yang menonton ataupun anda yang think menonton, think about it juga. Sebab body kita ni dia macam orkestra tau. Dia macam kita tengok seorang main muzik, seorang main bass, seorang main gitar, seorang main gitar, all those piano. Kalau semua sumbang, lagu Ella tak sedap lah. kekok lah macam tu. Lagu tak sedap dah sebab muzik dah sumbang. So that's why kita kata in managing women, wanita, kita selalu tengok kesinambungan ataupun interrelationship supaya kita tak nak kita terlebih fine tune benda lain. Sebab tu kita kata the concept of harmony masa main music tu, masa orkestra. Okay, so saya rasa nampaklah banyak analog dia dah bagi ni, orkestra lah, stove lah. Saya harap semua faham lah. Faham. Tu kita bagi supaya simple analog nak things. faham kan. Any relations or not? Kalau kita lihat iron ni direct kepada female reproductive hormones, especially estrogen, progesterone. Kita ni banyak tengok wanita yang nak pregnant lah. Reproductive age group maksudnya wanita yang berada usia yang apa? Yang masih ada haid.
Masa ada haid, bukan macam Dr. Linda ni, saya dah nak dekat 50 dah ni, dah nak dekat menopause lah. Usia average wanita menopause di Malaysia ialah 52. Dah dekat umur saya lah. Saya diorang ni muda lagi. So pointnya, reproductive age group ni wanita yang umur 30, 35, 40 ni yang reproduktif aktif ni. Dia sangat berkait dengan isu-isu untuk pregnancy, iaitu estrogen dan progesterone. So kena faham, kena ada interrelationship between, you boleh tambah apa yang kita tengok estrogen progesterone ni sebagai hormon fertility. Yes. Tak cukup ataupun tak balance estrogen dan progesterone, habislah, susah nak ada cycle. Kita panggil fertility cycle tu untuk memberi keluarnya penetasan telur dan cukup telur, dan untuk mendapatkan kita cukup bila datang sperma je jadilah segala. So memang mainkan peranan penting kalau dari segi iron ni, you boleh tambah, sebab even ada kajian iron dan kanser, I miss that one, kanser kolon. Oh. Yes, dia memang ada kajian pun. So kalau nak cerita pasal fungsi iron ni, banyaklah untuk wanita. Because salah satu location where a lot of absorption of iron is taking place is the colon. Yes. Colon. Sebab tu kita lihat bila kita lihat bukan saja iron saja, kita ada juga dia punya geng dia. Geng dia macam kawan-kawan dia seperti vitamin C, folic acid, B12. So kawan lah tu. So geng-geng ni semua kebanyakan dia di vitamin C memang kita terpaksa terima daripada external source. Tak boleh hasilkan manusia tak boleh hasilkan, tapi ada banyak haiwan lain yang boleh hasilkan. Contoh? Kambing kan. Dia nampak dia sesama. Carnivorous animals boleh buat. Dia orang tak sesama kan. Manusia je sesama kan. Sebab pointnya, sebab manusia tak boleh hasilkan vitamin C. And then other things macam B complex and everything actually formed by banyak of the good bakteria. Betul. Dalam kita punya perut. Memang you boleh dapat penambahan B12 and everything, tapi it's actually the gut microbiome yang buat benda peranan penting. Yes. So bila Dr. Linda ceritakan tadi that one of the things they have a intercorrelation dengan lack of iron. Is colon punya related cancers, then kita tengok terus kepada okay, why? Because the colon will go into a lot of stress in order to have reuptake. Betul. So dia akan hyper work, cause fatigue, cellular fatigue. Dia akan cause damage. Sel tu berubah jadi turn cancer lah kan. Itulah saya kata best gila kalau cerita pasal topik iron ni, sebab to us kita tidak memandang bagi Roland bagi simptom, bagi treatment balik. Kita nak wanita, sebab ni isu wanita kan, so dia orang faham overall kan. Jadi ni betul. And one thing bagi saya, kadang-kadang this issue kepada wanita yang muda, maybe in the late teens, early 20s, or even going into the marital position of early life into planning for pregnancy and everything kan. Segment ni dia for them like, you know what, I'm young, I'm fit, BMI I bagus, memang I langsing and everything, like perfect position lah. So like this thing should not disturb me. Tapi kita lihat dari segi status fertility ataupun kesuburan dekat Malaysia ni, makin tahun makin turun. Okay, population memang you tahu tak, population tak bertambah. Population drop. Maksudnya tak bertambah lah, tak bertambah. Tak beranak. Daripada 10 tahun lepas, our population drop by 100,000. Oh dia. So last time it was 500,000 every year kelahiran. Sekarang ni dah drop kepada 400 something, 420 something. So when we lihat this okay, what is happening? Is it because our lifestyle yang kita terus very fast with the access, kita inhale saja pemakanan kita cincai je makan sebab kerja and everything. And also kita understand that the odds ataupun kebarangan kalian, our mothers who were most likely at home, jadi suri rumah and everything, they most likely cook at home. And they would actually spend more time eating, preparing vegetable, sayur-sayur hijau and everything. Berbandingkan dengan the situation now where it's either we have to grab something, fast food ataupun kita makan kat luar. So bila kita makan kat luar ni, timbul isu apa yang compromise? Yes, apa kita akan compromise because the excess of food. Katakan sayur-sayur hijau. Biasanya kalau pergi kepada kedai Melayu, mungkin ada ulam pada waktu tengah hari and everything. Mungkin kalau pergi pada kedai Cina, we'll have this. But at night,
What It's all can we about serve? goreng. It's all going to be some goreng, fried chicken, everything. You rarely going to people takkan terfikir lah, alah aku nak beli yang kambing yang tengah hari dia masak tu. Tak So nak automatically we're not going to go for that. Hear you. So we're going to go for something fast, fried, and that goes to nutrition. And grab cepat lah. Cepat Nak lah grab because cepat. it's easy to source and That's the issue now. Sebab kita kekurangan nutrien zat besi daripada pemakanan kita sendiri. Pemakanan. Sayang. And then bila datang kepada isu segmen fertility, they don't check the iron. Even I rasa sedih sometimes, Sedih lah. even people yang pergi kepada Center yang check, you untuk mean. buat fertility treatment, therapy Rawatan, and you everything, mean. right? They will get, your iron is okay. Your red blood cell is okay, hemoglobin okay. You mean they go check only on hemoglobin je lah. Yeah, That level. and then they will still try IUI, try IVF and everything, and end up in a failure position. And this is where we will come in. sedih. We will come in and say like, look, before you even go to these places, do a proper thorough screening first. Betulkan Tune up tahap dulu. zat Betul. besi atau tahap nutrisi. Tune up dulu, wellness baru kita. you pergi buat. Kalau you rasa macam memang you tak ada rezeki for normal conception, Kita tune up badan kita you. bukan pakar sakit puan pun. Yes, Pakar exactly. kita nak cakap. Go there. tapi you know. bila pakar sakit tuan pun tak cakap, jadi kita terpaksa cakap. Maksudnya lah. Ya. We have to Pointnya, educate. untuk wanita-wanita ni nak conceive, tak semestinya straight away pergi kepada pakar sakit puan untuk mendapatkan rawatan. Betul juga, tapi maksud doktor tadi pastikan ke tahap nutrisi dan tahap kesejahteraan kita tu, wellness kita tip-top. Betul? Itu Betul, yang part of it. You, How about one more thing? silakan. Smoking and vape. Ada tak benda ni effect kepada, because it's still carrying some form of Apa associationnya smoking sekarang? Wanita smoke ke? Ke external vape second? mana lagi sekarang? Because vape is more sekarang cool. smoking tu dah macam dah lifestyle tu tukar pada vape kan? Vape. So isunya Ada makin tak benda ni mengacau juga? The iron carrying. absorptions. That one I'm not sure. Nanti kita check. You can have some input please. Okay. So, kalau Dr. Roland ada. Based on men punya So ni. man punya Okay lah, kita lihat side up. sesiapa yang vape ataupun smoke ni, technically mereka masih tengah membawa carbon monoxide betul. dalam ni. So the carbon monoxide binding, kalau kita basic issue pun, you boleh dapat carbon monoxide poisoning kan, because the Kalau binding terlebih. ability of iron with CO2 with CO jauh lagi tinggi daripada dengan oksigen maksudnya. Yes. Kalau Yeah. dengan carbon so meaning to issue dia say sekarang? issue tu juga akan you nak bawa ke mengacau. arah tu. Okay, I akan hear you. akan still mengacau. Elemennya mesti ada lah kalau kita tengok sampai related tu. Understand. So, message-nya Kurang lah. hati-hatilah. Janganlah. Don't spoil yourself. Sebab kita nak bercerita pasal nak tambah zuriat ni kan. Jadi kita eliminate lah elemen-elemen macam tu dulu. Betul. I find that vaping lebih banyak sekarang compared to Of course. smoking. Because there is no lifestyle. order. No, It's there's a lifestyle or there's no smell. There's no orang tak boleh detect ataupun smell dia jadi macam smell apa? Perfume pula Ada jadi. macam perfume. I nak sebut wangi perfume tu. Sebab orang tak boleh bezakan ni bau smoke, bau merokok ke atau bau perfume badan. Betul. Sebab dia kan dia strawberry lah. Macam-macam flavor dia. You tahulah ya. Kita yang tak Dari segi in our country lah, dari segi masyarakat kita very majmuk. Do you see any pattern or not? Yang iron tak cukup ni. Who has the worst? Who has the best? Ya, if you ask me, statistik kata tak ada beza sangat wanita yang apa tu ethnic mana yang ada yang masalah. Tetapi yang obvious sikit yang vegetarian. Sebab inilah kita bercerita pasal risiko-risiko. Apakah risiko-risiko antara banyak wanita kan? Antara ramai-ramai tengok wanita ni, wanita mana yang risiko sebenarnya? Kita go into that
Satu, being female itself. Okay. We're talking about risk factor. Siapa wanita yang kurang zat besi, yang risiko dapat zat besi? Somehow or other, being women ni ada risk of low iron. Kena terima lah kan, terpaksa lah. Satu. Dua, heavy period tadi. Heavy bleeding and pregnancy. Itu kita tahu dah sebab kita carry another baby. Kita perlukan apa kita kata, lebih extra nutrients, so baby ambil zat besi kita. Itu dua. Ketiga, pregnancy and heavy period. Ketiga is wanita yang endurance. This is another issue that we can talk about. Atlet yang endurance tau. Endurance ni bukan lari sikit-sikit ni. Lari half marathon, full marathon. Kalau definition so endurance maksudnya dia ni tak cukup, dia mengganggu dia punya period dan dalam masa sama dia guna zat besi lebih. This is what we talk about. Kenapa wanita macam ni tak cukup zat besi ya? Sebab I being approached by sport center juga untuk manage tau wanita-wanita macam ni. Cuma I belum dapat into it lah. Tapi memang kita tahu, they know. Yang women-women yang sports girl, sport women ni memang ada risk of iron. Sebab I'm trained iron by this Iron Sweet Singapore. Okay. Yes, in I know Singapore that, kan, with that area, diorang memang treat ramai wanita-wanita yang tak cukup, dia all athletes lah, yang datang jab besi sebab tak cukup dah, because they have to go on next tournament. Pertandingan demi pertandingan kan, so they have to be cepat fix and do the IV iron. Next, vegetarian. Okay. Tadi, so that's a why. big one. That's because, a big because that you kita can nampak highlight. dunia ni kata tiba-tiba macam semua nak jadi vegan, tak payah makan daging and all of this. Ini berlaku di Singapura juga. I have to very frank. Sekarang populasi kenapa saya kat Singapura, sebab ada banyak data. Sorry, bukan Malaysia dia tak ada data, jangan salah faham. Cuma kita perlukan orang-orang bijak pandai lah kumpul-kumpulkan lagi ya. So maksud saya bila yang lagi teruk is Singaporean ni, dia orang lagi maybe intellectual lah all those, tapi dia menganggap vegetarian bagus. Tapi tak semestinya bagus. That's what I'm trying to say kan. Balanced diet is key. Balanced diet is still the key, the main to go. Now the issue of vegan in selalunya now no more related to issues apa tu panggil religion dah. Dulu mungkin kata vegetarian lebih pada Buddhis, Hindu dan sebagainya lah. Ya, sebab of the restrictions on the red meat, daging merah dan sebagainya. Sekarang bukan kata golongan tu saja, they all, I'm talking about Singaporean tadi, semua dapat vegan, and yet di mereka mengalami kekurangan zat besi. So itu yang kita nak ceritakan. Maybe dalam Malaysia ni saya tidak melihat ramai sangat yang ada masalah vegan di Malaysia lah. Maybe saya tak cukup. You jumpa lebih ramai, you add on. So I want to ask also kan. So so kebanyakan dispute daripada vegans akan kata kita makan sayur hijau banyak. Makan what kan? Makan. So takkanlah tak cukup besi. Ni another story. 4 hari 4 malam. Meaning makanan zat besi yang dapat daripada apa? Sayur-sayuran banyak. Sayuran hijau tinggi zat besi tak? Tinggi. Tapi dia komponen non-him. Cuba campur, cuba tambah non-him so ni apa? Him ni ada 2 jenis. Yes. So I will just go into the him ni. Mana datang him ni daripada hemoglobin. Okay, that is the mana kita pembentuk benda tu. Tapi I punya story is a bit different when I cerita pasal benda ni kepada lelaki. It's going to come from the source of protein yang you makan, which is myoglobin. Daripada daging. Daging merah ni sama macam otot kita. So otot kita ni, mamalia ni dia boleh bergerak laju because kita boleh store oksigen dalam otot ni. Penting dengar ni penting. So tanpa benda tu you akan jadi macam lipas ke ataupun katak, lompat 2-3 level stop. Lembek. Because oksigen dia tak disupply because dia darah sejuk. So we are warm blooded and we have this ability to store oksigen dalam muscle kita. So sama juga this heme, bila kita makan daging merah ni, memang dia kaya dengan this entity of him ni. So baguslah nak ceritanya kan. Kenapa bukan nak suruh makan satu kambing golek terus yang tu. Kau pun tak ada you pun tak ada ada share dekat kilang-kilang mana jual daging tak ada. So kita nak cerita mana yang bagus, mana yang perlu kita lebihkan. Alright. So in fact so bila kita ambil sedikit, maksud saya macam mungkin ambil macam 100 gram ataupun 2 sudu 3 sudu, bukan yang minta makan hari-hari pun. Maybe a week 2 times 3 times. Tapi kalau I bagi tahu certain of my patients,
2 times 3 times Dia macam akan apa? bagi, Dia rasa apa? Terkejut. Banyaknya. Terkejut. Bukan ada kolesterol ke? Lepas tu dia akan masuk pada lagi satu Ini dah lubuk. isu kolesterol pula. Exactly. So makan daging hypertension. hypertension. So all of this narrative ni nanti mungkin kita kena nak buat lagi, betulkan kena debunk lagi. Betul. So that heme tu, how I will look at it is I also see the bilirubin output. Okay, great. Bilirubin output tu. Kalau bilirubin output tu maksudnya rendah, maksudnya input pun rendah, output pun rendah. So the body is trying to recycle as much Kuat. as it Kerja kuat. it can in the body. So balance soalan diet. sayur tadi, sayurnya bukan heme, dia ada non-heme. Non-heme. Ya. Non-heme tu tak samalah dengan heme nak ceritanya. So bila point kata saya makan sayur banyak hijau, tapi dia less absorb. Let's put it that way. Non-heme ni dia less absorb compare to heme, HEME ya, heme yang dapat daripada daging merah. So itulah pointnya, kata bukan Very tak bagus important makan point sayur. tu, Ya, sayur hijau makan babe. Tapi tolonglah balance dengan daging. Another thing, maybe Dr. Roland from your point of view, makan pil iron ni. Okay. I suka betul tanya patient. Doktor, saya dah makan pil iron. Okay, so bila kita rujuk pada ni, kita rujuk pada isu supplementation lah. Yeah. So bila kita lihat pada iron ni, Dia ni rasa dia cukup makan. cukup dah. Ya. Cukup dah. So sometimes kita kena tengok juga apa komposisi produk pil tu. pil tu. Sometimes okay. ada yang just ada iron, ada yang ada kombinasi iron dengan folate, ada kombinasi iron folate, vitamin C, B complex. So all of that sangat-sangat penting. And again, these items can come a bit from vegetables and can come also from red meat. So dia ada combination. Telur pun you boleh dapat benda-benda ni. Tapi bila benda tu terlampau proses pun, bila haiwan tu pun tak makan rantai chain tu jadi jadi chain cycle. So bila haiwan tu tak makan rumput, dia makan dedak ke macam tu, maksudnya haiwan tu pun tak cukup besi. So kalau nak cerita industri pemakanan ni, it's a wholesome thing that we need to look dia at. chain tau, dia berrantaian, one effect another kan. So in your clinic, what are you all doing at the moment with this? Yes, let me put it this way sebab How is your approach saya, sebab saya cakap betul, saya screen semua wanita yang datang jumpa saya untuk melihat mereka cukup zat besi ke tak cukup zat besi. Kita tahu nak buat test apa. Next, apabila dah tak cukup zat besi, what do I do? Alright, sebab saya tahu kalau zat besi mereka sangat rendah, sebenarnya serum ferritin dia ada marker dia, maksudnya yang magic number, kena above 100. The minute ferritin you low than 30 dia dah absolute iron deficiency. Okay? Absolute dah. Tapi kita tengok range doktor, lab ni cakap the 10 okay. Betul tak? Okey lagi. 10 okay lagi. Bapak nak jawab ni nak ceritanya. Dia nak beritahu adik-adik, kakak-kakak yang wanita sekalian, sebenarnya lab range tu memang kita tak pakai. Sorry to say. Dengar sekali lagi kenapa ni ya? Diorang ni alien mana? Tidak. Kita cakap betul sebab nama dia bell curve. Bell curve tu macam you bayangkan bell curve kan. Asalkan you berada kat dalam tu, you dah cukup bagus. Tak. Kami functional doctors atau doktor yang melihat pada preventive measures ataupun cara-cara merawat sesuatu daripada akar umbi sebelum menjadi penyakit, kita melihat kepada optimum number. Yes, kita tak nak tengok, kita nak hidup biasa-biasa tau. Kita hidup luar biasa. Analogi dia macam ni. Cerita. Kalau budak yang datang kat sekolah, matematik dia dapat 40, dia pass. Lepas tu budak yang dapat 95, matematik pun dia pass. So kau nak yang mana? Betul. Kau nak yang mana? Kau nak employ staff mana ni? Simple je. Exactly. Sorry lah, kita ni memang cakap macam ni. Nak ceritanya, kita nak lagi benda ni santai dan faham. Sebenarnya kita tak nak hidup biasa-biasa je. Kita nak hidup little bit luar biasa. Meaning, ferritin you memang kena 100. That's why kalau tengok lab test tu, that's why ramai doktor tak address this issue sebab hanya melihat lab test yang diberi oleh makmal masing-masing. Yes. This is very important. Kami ditrain begitu. This is the reality. Kami ditrain begitu. So kita kata no, don't look at that. Kita tahu apa number. Yang datang kat saya, let's say 30 lah ferritin. What I do, sebab makan iron pill mengambil 9 bulan untuk to recover from that 30 to 100 bayangkan dia cross. dah sedih, dia dah depressed, dia dah gugur rambut, dia dah you tengok dia dah keletihan yang melampau. Kita nak tunggu another 9 bulan. Saya mengambil pendekatan, saya ambil terus masuk iron drip.
Okay? This is what I've been doing a lot in my practice. Sebenarnya, even saya presented my data di data, maksudnya kan, saya dah buat lebih 300 wanita di my setup. Saya present kepada hematologist di Hospital Ampang. Mereka kata, wow, that much you do IV iron. Dia macam terkejut tau. So macam kata, yes, I presented this in Penang conference hari tu. Ada populasi, maksudnya doktor-doktor daripada hematologist ni yang merawat darah-darah merah. Darah merah pula, darah semua. So diorang ni berkumpul ada conference, saya dipanggil untuk present data yang hanya apa yang saya ada di small klinik saya. Kita bukan hospital kan, tapi kita nak share. Kita pun tak dapat peruntukan untuk buat research. Tak ada pun. tak support. ada. Tapi kita buat sendiri, kata look, this is what I have. Saya dah merawat 300 wanita yang masuk IV iron, and diorang terkejut, kata very good. Macam ni dia kata, sebab dia kata, look doctors, you all yang kat sini membantu kami supaya pesakit-pesakit wanita tak end up in hospital. Betul. Dan dapat membebankan sistem. Ya. This is they thank to us. Yes. Maksudnya kita dah tangkap diorang ni, rawat, bagi rawatan, jangan sampai end up pergi hospital. Betul. Itu yang saya nampak rasakan kita kena buat. We have to do more, Yes. Not just me, you. Kita nak mengajak ramai-ramai doktor lagi yang faham lah macam nak merawat. So in my case, I buat IV iron. So just to share with the crowd, IV iron ni is actually available in all our practices. We have it. Dr. Linda has it. And benda ni sah. It's an approved procedure by KKM. Kita gunakan benda-benda yang registered saja untuk buat benda ni. Jadi jangan fikirkan selalu perempuan akan fikirkan suntikan drip ni semua mesti nak untuk cantik, but you must understand IV iron ni kalau dibuat dengan ikhtiar yang betul, memang you akan cantik pun. Sebab improve your internal system, because kesihatan tu ataupun kesihatan kecantikan daripada dalaman, because when you are energetic, your hair akan improve. When you are energetic, pink, cantik lah. Exactly. Rambut tumbuh. Betul. So iron therapy ni memang available dekat Malaysia. I think I would say 3 years, 4 years we've been exposed to this. I think sebelum pandemik pun dah ada kan. Dia ada banyak jenis lah. So bergantung kepada preference doktor tu suka pakai yang mana, yang senang. Ada dah harga berbeza-beza. So tak kisah. Kepada sesiapa yang ada isu-isu ni, it is very necessary untuk you check. And bila kita check, we know the numbers, we know the figures. Betul. Bila kita ada figure tu, kita boleh buat satu decision yang tepat lah. All the bells and whistles lah benda tu. Betul. Okey cerita banyak saya ni. Bagus. Satu lagi saya nak tanya. Dr. Linda selalu saya lihat dari segi online, TikTok dan sebagainya. You are a very motivating person lah. With your staff. Thank and you. also you conduct a lot of programs in your clinic. So mungkin ramai yang mungkin tahu, when you do that, what are you doing? Are you doing like a class iron class ke apa, program-program yang sebagai clinician yang you buat juga extra?
kita ni maksudnya doctors lah, you and me. Tugas utama kita kan bukan just merawat tau. Kita merawat ni sakit apa balik. Tugas utama clinicians lah, kita berada di klinik yang berjumpa patients is we are supposed to be influencing. Kita influencer tau. Kalau tak ada orang cakap tak apa, biar kita cakap. Kalau tak ada orang kata kita ni influencer, no, kita bukan angkat bakul lah. What I'm trying to say, tugas utama doctors, kami clinicians membantu merawat pesakit. Tugas kita memang influencing. We have to influence people to change, berubah kepada sini, kepada sini. Sini ke sini. So itu aspiration saya. My aspirations memang untuk mewawarkan kepada masyarakat out there, look, you ada your perjuangan. Of course you ada your perjuangan. Tapi janganlah bawa sepanduk. Yelah, tak boleh kan. Perjuangan kita tahu nak buat macam mana, kita tahu what's the way, how and what to do. Perjuangan saya memang advocating women's in increasing self boost, memastikan wanita ni semua ada self boost masing-masing. Jangan rasa kita ni down kan at all time dengan merawat hormon. Itu tugas utama saya. So I do range banyak classes pun. So you tengok sikit sebanyak lah. I buat juga. So I nak advocate public, wanita dan doctors. So I kata I nak kalau boleh lagi ramai doctors menjadi influencer. Influencer bukan nyanyi TikTok. Kita tak buat macam tu. Kita tak joget. Tengoklah TikTok Dr. Linda tak joget pun. Tapi you pun tak ada boleh joget. We don't have to, right? I don't think we have to. Yes, but tugas kita besar. We're not saying the other ones cannot joget. You can dance. Bukan, don't get us wrong. What I'm trying to say, our way. Kita tak semestinya berjoget in TikTok sebab kita nak sampai message tu. Bahu kita berat membawa pikul tanggungjawab ni sebab kita nak reach nation ni. Ni macam perjuangannya nampak macam besar. No, we are just not talking. You have your perjuangan, I have my perjuangan, and to be frank, kek ni besar, babe. So you jangan katalah, patient I, you curi patient I ya. You I curi patient you. Forget it. Kita orang tak pernah fikir macam tu. Sebab kek tu besar. Biarlah I ambil 1/8 ke you ambil. Because kita nak membantu lebih ramai Malaysian kat luar sana. Exactly. So pointnya, kita ni berganding bahu. Walaupun nama nak dekat sama, The Sky Clinic and Sky Hill Clinic. Tapi kita orang ada follower masing-masing. Dan kek is, you jaga kek you Exactly. I jaga kek I. Something like that. And kita tak compete each other. That's why I nak lebih ramai doctors lah especially yang mungkin teragak-agak nak belajar nutrition. Dia ni buat betul ke contoh kan? Come and join us. That's what we have to do. Exactly. When you do courses and we were talking, we are trying to crack the narrative. Yeah. We're trying to crack the narrative yang macam terlampau taksub kepada CPG. Because the CPG is designed for care at the hospital. Yeah. Because mereka tak cukup masa. Kalau you duduk dalam klinik kerajaan, I mean you pernah kerja there, I pernah kerja there. Kita tahu macam mana clockwork, 3 minutes, 5 minutes, clear. Because nak balik, nak clear, cepat. Ada kena masuk OT, ada kena masuk balik pada ward. Banyak serious cases, kita faham lah. So ubat-ubat tu actually also design to also speed track the thing. Betul. Unless we have a big agenda, macam big national agenda 20 years, 30 years punya pipeline plan, kita boleh turunkan bilangan orang kat hospital and then have lesser patients. Betul. Dan mereka tahu kesedaran kesihatan tu, automatically then doctors boleh spend more time with their patient. Betul. So pointnya sebab ada team yang boleh buat sedikit lah I would say kan kalau program-program. So lepas ni ada buat weight loss program. I buat program untuk teaching doctors untuk iron. That was last year December. December kita buat iron class sebenarnya. I bawa speaker daripada Singaporean pun. I collaborate dengan hematologist masa tu Dr. Jamila, now the president of my PBM. So kita bawa ni sebab it's a small scale lah, masih kecil-kecil tapi kita nak reach lebih ramai. Itu yang I buat sikit lah. I pun nak pahala juga. Betul. So kita amalan tak banyak. So kita carilah pahala. Tapi amalan perubatan tu actually is satu amalan yang pahala very tau. big. Exactly. So kita ingatkan nak dapat pahala ni solat-solat je. Jujur you pun ada your own religious. It's not just solat-solat kan. Correct. Berbuat baik pun dapat pahala kan. Yes. You pun dapat tanda makan-makan masuk syurga.
I pun nak. Betul. I pun nak markah-markah, I nak masuk syurga juga. So dengan reach these women, dengan reach doctors, kita sama-sama dapat pahala. Betul. So Okay. how do people reach you? Oh, okay. Thank you. So, tengok TikTok Dr. Linda, Dr. Hormon. Boleh jumpa. Boleh jumpa maksud saya. Saya banyak aktif di platform TikTok tu lah sebab itulah dia. Sebab maybe platform nowadays kot. FB ada. FB Dr. Linda Ahmad Hassin. And then IG pun ada. Of course, boleh pergi ke website Sky Hill Clinic. Alright. Jangan tekan the sky. Ada tau. Patient dia datang sini. Biasalah macam Patient tu. dia pergi sana. So tak kisah. Aku kata kau nak pergi sana boleh. Ke sini pun boleh. So macam. And do you have are you only based in Okay, thank you. So currently Sky Hill Clinic ni dekat Dana Alam lah. Okay. Jauh sikit lah kot. Dana Alam ni noon di sana di Shah Alam. But Alhamdulillah lately sebenarnya modus operandi I kan, Roland, I tak suka buka klinik tau. Ini mungkin orang yang dengar bisnes ni macam apalah, patut buka lebih Betul. banyak kan. Even kami pun dapat benda tu. Benda sama kan. You buka lah klinik. Sebab kita go by quality lah, you know. Sebab kita ni is reference center. Orang daripada JB datang kita, orang daripada ni bukan nak act, bukan nak ceritanya They will fly and come down. okay, kita menerima patient-patient daripada Seremban kan, your place is center KL lagi. You nak terbang pun boleh macam tu. Senang kan. Yes. So macam orang daripada maybe daripada mana-mana pun boleh reach you. Same goes to my practice. Diorang datang daripada Ipoh datang, tapi I get banyak demand lah daripada doktor-doktor yang di JB ni. Dia macam ni tau, Dr. Linda, kita orang nak praktis ilmu-ilmu yang Dr. Linda ataupun dah belajar selama hari ni, tapi kita orang tak ada tempat. Sebab tu I cerita sikit lah kenapa I buka JB. Sebab I need to I cater keperluan these doctors. Oh, okay. So that's why I buka di Bandar Dato' keluar daripada KKM yang sebenarnya isu kontrak tu kita tak nak pancing doktor KKM, jangan salah faham, tapi mereka tak diberi peluang untuk, you got me, jadi mereka sedikit frust lah, tak boleh nak pursue in their Career. faham kan, and dia kontrak, saya kesian. So ini yang saya bawa juga dan ada di HQ. Saya ada 2 doktor daripada KKM yang ada masalah, kita bawa, maksudnya dia nak pursue in their masters. Maksudnya perjalanan, tapi saya bawa and saya train and begitulah. So maksudnya this doctors ni dia dah left the muda. system ke ataupun dah left dah? Dia kena keluar dululah. Dia kena keluar dululah. Dia keluar dan ini macam mana kita bagi input kepada, membantu ekosistem ni supaya dia orang semua nak belajar. Ilmu kita ni kita tak stop belajar. Conference It never ends. It never ends tahun, tiap because bulan nasib pergi belajar. betul. je. And setiap kali kita baca tu, it's like it gets deeper. The more you know, the more you don't know. Kan? The more you learn, lagi banyak you tak tahu. Sebab itulah ilmu perubatan ni wonderful, you know. Dia sentiasa ada yang you kena add on. So itu yang kami lakukan. So kita sentiasa pergi conference berapa kali tengok muka ni. Pergi setahun conference. kita akan jumpa banyak kali. Pergi conference je jumpa contoh. Sebab kita tak nak kita lapuk. Kita tak nak ilmu kita lapuk cepat. Yes, So itu yang kita buat. Because kita terpaksa also be updated dengan apa new intervention. The world is changing. Yes, the new skills, the new diagnostic Banyak tools. kita belajar dulu tak sama dah. Tak ada. Kita terpaksa banyak buat unlearning. Kita banyak unlearn. So open your mind. Buka lah minda, doctors lah, sorry to say, buka lah minda so that
inilah yang kita buat. Tak kata kita ni bagus, tidak. Ramai lagi doktor yang dah buat macam tu. So we want to ajak lagi ramai. So dia orang pun macam tu. So do you travel up and down KL, JB? Actually saya dah ada 4 doktor tu yang dah bagus, dah merawat patient-patient. Setakat Aya ni Semua TikTok lah. dah terror dah. Setakat bagi hormon terapi untuk wanita dah terror dah. So I don't go down untuk see patients. Tak dah untuk JB. You go and say hello to them sajalah. Itulah kerja doktor saya. So saya lebih melihat kepada nak sustain the sebab setiap patient yang datang saya masih under my responsibility kan. Sebab patient ni banyak macam-macam. Jadi kita kena, diorang ni akan refer pada saya untuk pastikan betul tak cara diorang merawat tu. So itu pun tanggungjawab besar juga. Okay. So Dr. Linda, before right, we wrap up today's episode, any last messages kepada thank you so much wanita-wanita di luar sana, maybe untuk manfaat perbincangan kita hari ni kan. Saya rasa sebab topik wanita yang kita rasa kita kuat, kita rasa kita cukup zat besi, kita rasa kita nak jadi women power tu ada. Tapi ketahuilah, you still need some help from nutrition. Itu yang kita baru bincang about nutrisi. Baru cakap satu elemen zat besi. Tak cerita nutrition lain dan hormon lain. So make sure yourself check your parameters. Ini penting gila. Maksudnya you should know, jangan agak-agak. The point is you agak-agak. Betul. I rasa I dah okay. I rasa I dah cukup. Ini masalah kita. Know your numbers, tahu apa yang level anda sekarang, know your status sekarang. Kau cukup zat besi, check. So jangan teragak-ragak. And last and not least, love yourself. So, siapa nak sayang kita kalau kita tak sayangi diri kita sendiri? So, to me, in order for us untuk menjadi wanita yang hebat, berjaya, wanita women leaders yang bekerja, yang mahu anda sukses, you want to be successful, of course, you love yourself. InsyaAllah, I think you're doing good. Anda semua dah faham dah apa yang perlu kita lakukan. And you just need another extra step to know yourself and love yourself. InsyaAllah. All the best to Roland. Thank you so much for inviting. Thank you so much for coming down here and gracing our early episodes of Ni episode awal lah ni. Batu Medic Show. And thank you so much for everyone who's tuning to this podcast today. We hope you guys dah belajar banyak tentang zat-zat besi dan kepentingannya, terutama sekali dari segi wanita. So wanita kalau nak jadi iron lady, up your iron dari segi pemakanan, lifestyle and juga supplementation if you need bantuan daripada Dr. Linda from the Sky Hill Clinic is available. You just search saja. Buat iron ya. Dua-dua pun buat iron. Okay, so sehingga kita jumpa di lain episod. Don't forget to like, subscribe and share on our channel Lesung Batu Medic Show. Kita lesung kau-kau. Ini baru lesung ni. Thank you so much. Bye. Take care.